Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang tak mengenali saya, nama saya Husam. Saya adalah pengasas kedai Asia bersama dengan partner saya dan sahabat saya, nama dia Muhammad Garah, berasal daripada Madinah di Arab Saudi. Pada bulan lepas saya telah buat satu pernyataan yang saya akan berhenti bercakap pasal Hajah Zaidah, iaitu isteri kepada Haji Imran. Saya membuat pernyataan tersebut, saya akan berhenti untuk bercakap tentang beliau sahaja. Tetapi saya tidak akan berhenti untuk bercakap tentang Haji Imran yang saya namakan beliau sebagai Haji Imran Scammer. Orang yang telah scam saya dan juga orang yang telah scam sahabat saya Muhammad Garah daripada Madinah dan Munawwarah untuk perniagaan kami ataupun partnership, so-called partnership kami kedai Asia di Arab Saudi, khususnya di Jeddah. Hari ini saya terpaksa buat video sebab saya tak larat nak type. Kalau saya type dia akan jadi panjang, dan kalau panjang mungkin tuan-tuan, puan-puan semua pun tak larat nak baca. Kenapa saya perlu buat video hari ini? Kerana hari ini saya telah dihubungi oleh beberapa orang individu yang saya tak boleh sebut nama mereka, tapi mereka ini berada atau tinggal sebagai expatriate di Arab Saudi. Saya yakin bagi tuan-tuan dan puan-puan yang memang dah tahu tentang keadaan ini, boleh agak apa yang ingin saya cakapkan. Saya tak perlu hurai tentang tajuk ini, iaitu tentang Haji Imran Scammer. Bagi yang baru kali pertama mendengar video ini, anda boleh rujuk balik di semua posting-posting yang terdapat di Facebook peribadi saya, maupun juga di YouTube saya, Husam Inspires, dan juga boleh guna hashtag Haji Imran Scammer ataupun Asiana Grocer dekat Facebook, dan semua perkara berkaitan tajuk ini akan keluar. Apa yang saya nak cakap di sini adalah seperti yang saya jangkakan, Haji Imran dia tak akan berhenti untuk scam orang ramai. Dan orang ramai pun sebenarnya teramatlah naif, tak mau buat due diligence ataupun buat homework ketika didatangi oleh orang-orang ini. Siapa saya cakap orang-orang ini? Haji Imran atau nama penuh Tuan Haji Ahmad Imran bin Zainal Abidin, isteri je Hajah Zaidah binti Khamis, dan juga kumpulan mereka daripada syarikat TSI. Contohnya Ali, manager mereka, atau Bahak, staff HR mereka, dan lain-lain, dan koncu-koncu rakan-rakan mereka, seperti seingat saya seorang nama Azmi, atau dalam IC Azmi Elias Junaidi dan sebagainya. Apa modus operandi mereka? Modus operandi mereka mudah saja. Mengguna pakai kedai runcit yang ada sekarang di Jeddah di Ar-Rawdah atas nama Asiana Grocer, dan juga kedai bistro atau kafe yang diberi nama Asiana Bistro. Apa yang mereka lakukan? Dengan dua entiti perniagaan ini, mereka mengutip wang orang ramai, kononnya atas dasar investment ataupun pelaburan bagi perniagaan yang mereka claim sangat menguntungkan ini, dengan janji return ataupun janji perkongsian keuntungan bersama orang yang invest. Siapa target mereka? Mudah saja. Target mereka orang, rakyat Malaysia, expatriate yang bekerja di Arab Saudi, di Jeddah, di Mekah, di Riyadh, dan juga di Jubail, dan mungkin juga di bandar-bandar yang lain. Apa yang mereka telah lakukan? Kali ini, siapa yang telah menghubungi saya dan apakah yang telah mereka lakukan? Ini adalah commercial invoice daripada staff mereka yang berada di Malaysia atas nama Roslinda binti Abu. Okey.
Di invoice ini tertera nama Aneka International. Kalau boleh baca, mungkin nampak terbalik sikit lah sebab kamera kan. Aneka International Sdn Bhd. Di sini, dekat tulisan saya agak kabur, The Synergy International Company. The Synergy International Company. Boleh baca tak? Nampak terbalik ya? Ataupun yang sering disebut-sebut TSI. Apa yang berlaku benda ni? Saya dah tahu pasal hal ini, kontainer yang mereka cuba bawa masuk semenjak bulan 11 tahun 2020. Maksudnya 2 bulan lepas. Saya dah tahu dah tentang hal ini. Cuma saya tak bercakap tentang kontainer ini dalam Facebook saya. Sebelum itu juga mereka bawa masuk satu lagi kontainer yang kalau tuan-tuan semua memang orang expatriate berada di Jeddah, mesti tahu mereka buat iklan dekat Facebook, mereka buat iklan dekat Instagram bagi tahu produk mereka dah sampai. Ini adalah kontainer selepas itu. Apa yang saya dapat tahu, kontainer-kontainer ini pakai duit orang ramai. Bukan duit syarikat TSI, bukan duit Turki Salim bin Afif, Pak Arab yang sponsor dia orang tu, yang konon-kononnya kata partner dia orang, which is sebenarnya on paper majikan mereka untuk bekerja di sana supaya mereka ada working permit di Arab Saudi. Tetapi mengguna duit orang ramai, expatriate yang diberi nama atas nama investment dengan janji pulangan. Kepada orang yang invest untuk kontainer ini, di sini pelik ya, commercial invoice diorang ni tak ada. Mungkin sebab saya dapat hanya separuh screenshot, mungkin di sini ada nombor invoice, tak ada di sini. Tapi kontainer ini mempunyai 52 item. 52 item. Boleh nampak tak mana kamera? 52 item. Daripada pengalaman saya, untuk item sebanyak ini, lebih kurang nilai dia dalam RM120,000. Lebih kurang. Atau mungkin lebih. Impossible lebih murah. Maksudnya nilai dia lebih daripada RM100,000. Nilai kontainer ini. Apa yang berlaku? Saya tak pasti sama ada kontainer ini finance by satu orang investor. Saya tak yakin hari ini orang sanggup invest RM100,000. Gedebuk satu orang invest gedebush RM100,000. Saya tak yakin. Jadi saya yakin yang kontainer ini melibatkan beberapa orang. Sekurang-kurangnya mesti 5 orang. Seorang RM20,000 ya. RM20,000 mungkin ramai expatriate kita di Arab Saudi mampu untuk invest. RM20,000 seorang, kalau 5 orang jadi RM100,000. RM1,000 dah jadi RM110 atau RM120,000. Apa masalah dekat sini? Masalah dia, kontainer ini dijanjikan dengan pulangan wang keuntungan. Yang saya yakin janjinya itu pulangan wang yang tinggi. Saya nak cakap pasal kontainer ini sahaja, saya tak nak cakap kontainer yang lain. Kontainer ini mempunyai beberapa produk yang saya sendiri sebagai seorang yang dah mengeksport ke Arab Saudi selama 16 tahun tidak akan bawa lagi. Kita stop dah tak bawa produk-produk ini semenjak tahun awal 2019. Kenapa? Kerana produk-produk ini adalah produk larangan. Produk yang dilarang dibawa masuk ke Arab Saudi dari negara kita, Malaysia. Saya tak nak sebut apakah produk tersebut kerana kalau saya sebut, it is our trade secret. Haji Imran dengar, dia tahu, dia akan berhati-hati di kemudian hari. Tapi saya nak bagi tahu yang produk ini, yang tertera di dalam senarai ini, ada 3. Bagi saya baca balik kita confirm betul-betul.
ada 4 item dalam ni yang memang dilarang dibawa masuk ke Arab Saudi. Satu item boleh bawa dengan syarat mempunyai sijil-sijil tertentu atau sertifikat tertentu yang disahkan oleh Kesihatan Saudi. Apa maksud dia? Bagi yang tak faham industri ini, mungkin tak faham apa yang saya cakap. Saya nak bagi contoh macam kita rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia bila nak travel kena bawa pasport. Dekat pasport akan ada tulis satu perkataan, iaitu boleh travel ke mana-mana kecuali ke negara Israel. Maksudnya kalau kita pergi negara Israel, kita tak boleh masuk. Kita tak dibenarkan masuk. Walaupun kita memohon visa, kita memang tak boleh masuk. Itu maksud dia. Ibarat dalam sejarah ini ada 3 jenis produk yang langsung tak dibenarkan masuk ke dalam pasaran Arab Saudi, dan satu boleh masuk tapi kena ada sijil-sijil tertentu. Apa maksudnya akan terjadi kepada kontena ini? Kontena ini akan sangkut. Malangnya saya tak ada tarikh kat sini sebab part sini hilang. Bukan hilang, saya tak diberi. Maksudnya, kontena ini semestinya telah dihantar paling lewat pada akhir tahun lepas bulan 12 atau paling awal pada bulan ini atau belum dihantar lagi. Kalau sudah dihantar, saya yakin kontena mereka tengah sangkut sekarang. Sebab itu mereka senyap. Senyap sepi. Kalau belum dihantar lagi, mereka bernasib baik. Bila tengok video ini, mereka boleh buat analisis semula terhadap senarai barang yang mereka cuba hantar. Apa implikasi kalau kontena sangkut? Bila kontena sangkut, maksudnya kontena akan ada penalti demurrage. Apa benda tu demurrage? D-E-M-U-R-R-A-G-E. Tuan-tuan perempuan boleh Google. Demurrage adalah term dalam industri import-export atau perkapalan yang bermaksud kontena sangkut dekat port. Bila kontena sangkut dekat port, kontena itu tak boleh duduk atas kapal. Kontena tu tak boleh duduk atas kapal. Dia kena angkat, bawa turun, letak dekat tempat dalam port. Macam kereta lah, kena park. Bila park, dia ada charge. Charge dia adalah setiap hari. Itu dipanggil cost of demurrage. Setiap hari nilai dia adalah ratusan rial. Sebab itu kalau kontena sangkut, walaupun hanya 1 minggu sahaja, kos dia sudah mencecah ribuan rial. Bayangkan kalau kontena sangkut sehingga sebulan. Berapakah nilai yang perlu ditanggung? Luckily ini bukan kontena sejuk beku, kontena bahan kerik. Maka tak ada charge yang kedua. Charge yang kedua adalah untuk produk sejuk beku. Bila frozen, peti sejuk, kena pakai elektrik. Maksudnya kena pasang plug. Plug itu juga di-charge setiap hari. Lagi lama duduk, lagi banyak kos penalti tersebut. Apa yang saya sampaikan di sini adalah kontena ini confirm kalau dah sampai, sedang sangkut. Kalau sedang sangkut, maksudnya kerugian sudah berlaku. Kerana average untuk kontena-kontena begini, kita punya untung antara RM20,000 hingga RM50,000. Kalau Haji Imran mampu menjual kesemuanya dalam masa sebulan. Sekiranya dia tak dapat menjual dan habis dalam masa sebulan dan mendapatkan cash daripada pembeli, baik pelanggan seperti tuan-tuan perempuan consumer ataupun dia punya klien-klien yang lain, maka keuntungan berkurangan. Tetapi kerana dia sangkut, apa akan berlaku adalah kerugian akan bertambah yang menyebabkan keuntungan akan menyusut. Ke barang kalian sudah tidak ada keuntungan. Kita tengok sampai hujung bulan ni, adakah akan ada iklan daripada Asiana mengatakan barang baru mereka sampai? Sekiranya ada, maksudnya kerugian tuan-tuan dan yang invest ke sini kurang. Tetapi kalau sehingga hujung bulan Januari masih tidak ada apa-apa berita menyatakan kontena ini telah keluar dan dapat dijual kepada pelanggan,
saya berani berjanji mengatakan bahawa wallahil azim, duit tuan-tuan dah lebur. Saya berharap tuan-tuan yang mendengar dan ada daripada tuan-tuan yang telah membuat investment, cepat-cepat pergi call Haji Imran, minta jumpa dengan dia. Saya yakin apa jawapan dia nanti saya boleh senaraikan kemudian mungkin di posting-posting saya di Facebook. Saya dah tahu dah dia punya skrip. Tapi kalau dia refuse untuk berjumpa, tuan-tuan boleh membuat beberapa kaedah lain dan tuan-tuan boleh hubungi saya di Facebook saya dan saya akan bantu tuan-tuan untuk selesaikan kemelut ini supaya duit tuan-tuan selamat. Kalau tuan-tuan malu, tuan-tuan juga tidak percaya dengan saya dan tuan-tuan juga rasa takkan kot Haji Imran buat macam ni, saya cadangkan kepada tuan-tuan, pergilah kepada masjid yang terdekat di rumah tuan-tuan dan membuat lafaz, sahaja aku mensedekahkan wang aku kepada Haji Imran kerana Allah Ta'ala. Terima kasih dan tolong kongsi kepada semua rakyat Malaysia, ekspatriat kita di Arab Saudi, supaya dua orang ini, Haji Imran dan Hajah Zaidah, tidak lagi buat jenayah mereka dan tiada ruang untuk scam orang baru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.